Maka kita mulalah dengan satu qasidah yang masyhur. Hamba nak baca kah? Salla alaika Allah. Tuan-tuan nak baca ramai? Seronok je lah. Betul tak? Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Tak apakah? Saya kondak tak apakah? Boleh lah? Boleh lah. Hamba dah ambil tadi sejam. Bagus memang ada. Salla alaika Allahu ya adnani. Nanti saya berhenti. Tuan-tuan ni baca lagu sedih kan lagu seronok. Seronok lah, senyum. Sekali lagi. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatan Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Lagi sekali. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatan Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Saya ambil satu matan. Qad sada fil mahdi ala al-ghilmani u'idhuhu bil baiti dhil arkani hatta arahu balighal bunyani anta alladhi summita fil qur'ani. Qasidah ini awal dia dua baris kanan dan kiri. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Ulama tulis alhamdulillahillazi a'tani hadza ghulama tayyiba ardani qad sada fil mahdi 'alal ghilmani u'idhuhu bil baiti dhil arkani hatta arahu balighal bunyani. Itu adalah bacaan Tok Wan Nabi Abdul Muttalib di hadapan Kaabah. Maka ketika 12 Rabiul Awal, kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, kata kelahirannya itu pada pukul 4 ke 5 pagi dekat dengan subuh. Sebab itu kalau dekat setengah tempat, kalau dekat sebelah setengah-setengah tempat dekat Yaman, Indonesia, Malaysia ada juga beberapa tempat, malam 12 Rabiul Awal tu, hari Senayan malam tu, semua mereka tunggu pukul 4 pagi. Ceramah maulid pukul 4 pagi. Pasal apa Tok Guru buat lagu tu? Tok Guru akan kata, tuan-tuan, macam mana heningnya waktu ini, waktu macam inilah lahirnya Nabi. Allah, masa tu siapa yang ada teriak? Kita tak boleh kalau buat pukul 4 pagi, kami 5 orang lah. Kami 5 orang je lah, kan? Saya, Tok Imam, kawan-kawan saya, habis banyak tu lah. Jadi tak apa, kita berlatih, kita cerita aja. Jadi orang dulu dia tak ada minyak gas. Zaman Nabi, zaman tu tahun 514 Masihi,
Dia mana nak jumpa minyak gas lagu duk ada lah ni. Minyak gas ni kalau tak silap saya dia mai juga daripada petroleum ni semua ni. Jadi zaman tu tak ada, nak menyala kena pakai sumbu. Sumbu tu kena ada minyak lah. Minyak dia kata arwah Tuan Guru Datuk Harudin diperbuat daripada lemak binatang. Jadi lemak binatang pukul 4 pagi Mekah sejuk, beku dia. Jadi masa mereka duk tunggu, sebab Siti Aminah nak lahir anak, jadi orang kata tengah duk dalam fasa kelahiran lah. Tiba-tiba padam gelap itu, maka berkatalah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan buka dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Mak Abdul Rahman bin Auf ni dia kata bila gelap lagu tu aku keluar nak pergi cari tang mana boleh nak pergi menyala api. Maka bila aku keluar saja daripada rumah bapa Nabi, iaitu rumah Abdullah yang sekarang ni adalah perpustakaan yang mereka buat. Memang ada beberapa orang ustaz kita dirahsiakan namanya, tuan-tuan kenal, masyhur orang dia, orang utara, orang Kedah, duk mengajar juga dekat Mesir, dekat tempat nama dia Ruwaq Jawi. Tak payah sebut nama, tuan-tuan kenal siapa dia. Sempat dipanggil oleh salah seorang mudir yang jaga perpustakaan tu, dia kata ustaz dia kata Syekh Ta'an, dia panggil ustaz kita ni masuk dekat tempat tu, dia kata kalau hang nak tahu tang mana Nabi lahir, bilik ni Nabi lahir, masih original daripada dulu. Sempat semayang dalam tu, kami pergi masuk juga, minta nak dapat tapi tak dapat. Mungkin muka tak cukup Tok Wali barangkali, jambang pun sikit tak banyak. Jadi keluar daripada rumah itu, kata Mak Abdul Rahman bin Auf, maknanya ada dalam tu sekali lah menyambut kelahiran. Dia kata jenguk keluar daripada rumah tu, terkejut, rasa macam bulan dengan bintang nak timpa atas kami. Pasal apa? Bulan dengan bintang menghampiri langit dunia. Jadi besar tuan-tuan. Pakat nak tengok siapa dia nak lahir ni. Sebab nama Muhammad dan kelahiran Ahmadul Mustafa ni daripada awal diciptakan tu dah orang semua tahu. Hatta Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua tahu dah pasal nama tu. Pasal itu dalam surah Saf, dalam surah As-Saf, Nabi Isa habaq dah siap-siap. Nabi Isa kata dalam tu, wa id qala Isa ibn Maryam. Sebelum saya pergi jauh, tuan guru, para habaib, para alim ulama, ada salah silap daripada saya, tegur betul. Biasalah mulut ni sedangkan lidah lagi tergigit, betul? Firman Allah, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa cakap lah, nanti mai lepas aku nama dia Ahmad. Tahu mana? Nabi lahir lepas gap Nabi Isa diangkat sampai Nabi lahir 500 tahun. Bukti dia tuan-tuan buka dalam surah Ali Imran ayat yang ke-81, muka surat belah kiri 1, 2, 3, 4 baris daripada bawah. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada semua Nabi. Kalau Allah kata Rasul, maknanya belum tentu Nabi ambil. Sebab dalam satu hadis Nabi au kama qol, ada 124,000 orang Nabi. 124,000 orang Nabi. Daripada 124,000 Nabi itu, Rasul 313.
Jadi bila Allah kata kalau kami ambil perjanjian daripada Rasul, Nabi tak termasuk. Tapi dalam ayat ni Allah kata wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, bila kami ambil perjanjian daripada semua nabi, sekiranya bilangannya 124,000 itu, 124,000 itu ada deal dengan Allah Ta'ala. Allah kata lamma ataitu ataitukum min kitabin, aku bagi dekat kamu kitab, maknanya aku angkat martabat kamu jadi nabi, aku bagi kamu hikmah. Kemudian ada kemudian mai kepada kamu seorang nabi, namanya Muhammad Ahmad. Allah abang dah. Nabi ini kalau dia lahir di tengah-tengah kamu, maknanya Nabi Adam, kalau tengah duk hidup Nabi Adam 1000 tahun tu, sebelum nak mai pula Nabi Nuh, nak mai Nabi Idris, tengah 1000 tahun tu lahir Nabi Muhammad. Maka Allah kata berhenti syahadah yang kata asyhadu alla ilallah wa anni rasulullah, aku naik syahadah kerana Allah, aku naik syahadah bersaksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku, kata Nabi Adam, aku Rasulullah, tukar Muhammad Rasulullah. Allah make sure dulu benda tu jadi. Kemudian Allah tanya di hujung ayat tu, bila mana Nabi ni mai tukar syahadah, angkat kata dia jadi Nabi, la tu'minun nabihi, kamu mesti beriman dengan dia. Macam kita asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman. Wala tansurunnah, dan kamu mesti tolong dia. Maka Allah tanya kepada semua 124,000 Nabi tadi, qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri, nak ambil tak perjanjian ni? Maka semua Nabi kata qalu aqrarna, kami semua berikrar. Mana kata apa? Semua dah tahu dah Nabi itu akan ada. Bayang daripada awal berapa ribu juta tahun tak tahu nak kena kira. Hak makhluk lain lagi telah lah. Kalau tidak malaikat Jibril, malaikat nu macam mana pula tak tahu. Kalau dekat setiap tiang-tiang arash la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, daun-daun pintu semua dah tahu dah. Jadi bila kata 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin bersamaan dengan tahun gajah dalam bulan Masihi 514, semua pakat nak jenguk siapa dia ni. Maka rugilah orang-orang yang rasa menyambut maulid Nabi ni benda bodoh. Rugi ke dia? Kemudian kata Mak Abdul Rahman, keluar nak cari tu, rasa bulan nak timpa atas kami. Dia main dekat dengan langit bumi, bintang-bintang dekat, rasa macam ya Allah awak ni. Ketika itu tiba-tiba menghampiri waktu subuh itu, dalam kegelapan malam, tengah orang duk cari lampu, maka lahirlah satu insan mulia daripada rahim seorang wanita yang mulia. Tambah sikit, apa dia? Dalam zaman tu Abdullah, Aminah adalah dua watak di bumi Mekah yang sangat-sangat hot stuff, bahasa dia. Boleh faham? Macam kita kat Malaysia, walaupun Malaysia ada 33 juta orang, tapi kalau ada satu dua nama, orang kenal nama tu. Contoh kita ambil 33 juta orang, sebut je satu nama, Ustaz Azhar Idrus, orang kenal. Seorang kenal. Ustaz Baldi Shah, kenal. Ustaz Dr. Fadilah Kamsah, kenal. Nampak dia hot stuff. Ada dekat negara. Di Mekah ketika itu rakyat dia bukanlah sampai juta-juta. Maka bila ada yang hot stuff ni, orang tengok pula yang ni lelaki baik. Tapi kalau baca lagi dalam kitab-kitab panjang, nur yang ada pada nak lahir Nabi itu ada pada wajah ayah Nabi. Makna cantik sungguh. Orang pakat berkenan menikah dengan Siti Aminah. Maka kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, dia kata apa? Tuan Guru kata, kalau syarahkan nama-nama watak yang ada dalam pilihan Allah untuk kelahiran Nabi, itu saja sudah cukup memberi keinsafan pada kita. Contoh, Abdul Muttalib, tok wan Nabi.
Ingat saja-saja dalam banyak-banyak Tok Wan itu main nama Abdul Muttalib. Bukan hari ni baru orang nama Abdul Muttalib. Orang nama dia masa awal dulu. Beliau dikenali dengan Syaibah sebab rambut putih, tapi orang panggil Abdul Muttalib. Pasal apa? Abdul hamba, Muttalib pelajar, talibul ilmi pelajar. Apa makna talibul ilmi? Pelajar, penuntut ilmu. Jadi talabah tuntut, talabah tuntut, minta kepada Allah dalam keadaan tolak. Ya Allah. Jadi bila kita Abdul Muttalib, hamba yang sentiasa minta menuntut keredaan Allah. Tok Wan Nabi tengok peristiwa Abrahah. Abrahah mai ambil, betul tak? Abrahah mai ambil unta Abdul Muttalib, 200 ekor dia tahan. Tak kisahlah, ada riwayat kata 200, ada kata 100, ikut sekolah janji banyak buat cerita, bukan sekor. Ambil 200 ekor, duduk tahan. Nak panggil Abdul Muttalib mai kat aku. Abdul Muttalib mai seorang aja. Abrahah kata, ni aku ambil unta hang. Kalau hang nak ambil unta, ada dua cara. Satu, hang ambil unta, hang belah, aku roboh Kaabah. Satu lagi, hang tak bagi aku roboh Kaabah, aku ambil unta hang 200. Abdul Muttalib kata, unta tu saya punya, Kaabah ni ada tuan dia. Abrahah bengang lah, bahasa kita, bara. Dia kata, hang pergi tunggu, aku pergi musnahkan Kaabah hang. Abdul Muttalib balik dengan unta-untanya, pergi depan Kaabah, duduk, angkat. Wahai Tuhan, unta tu aku punya, aku dah pergi tuntut unta aku. Kaabah ni kamu punya, aku tak boleh jaga, kamu je boleh jaga. Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi. Pergi ke ayah, tak payah cerita lah, Abdullah dalam banyak-banyak nama. Tuan-tuan tahu kan pakcik Nabi yang handsome tu nama Abu Lahab. Abu Lahab nama original dia, Abu Lahab gelarannya original. Macam contoh tadi Tuan Pengurusi kata, dia dikenali dengan Ustaz Don. Nama penuh bukan Don saja. Nama penuh saya Don Daniel Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Sama juga. Pak Melakan Nabi kenal dengan nama Abu Lahab. Nama original dia Abdul Uzza, hamba kepada Tok Uzza. Tuan-tuan boleh bayang tak zaman orang duk bubuh nama lagu tu, tahu-tahu dalam banyak-banyak nama Pak Nabi boleh nama Abdullah, hamba Allah. Tu tuan-tuan tak baca lagi kitab-kitab kuning hak yang jenis syarah alif lam lam ha tu makna apa? Pasal apa Allah tu ada dua kali ada alif lam dekat awal dia. Ilah tu Tuhan. Hak Allah ni ada alif lam pula. Mai mana makna ni? Maknanya tu Arab faham bila bubuh nama Abdullah bukan makna kita faham alif lam lam Allah lah. Kita faham tak tu? Orang Arab bila bubuh Abdullah, dia faham makna kalimah alif lam lam ha tu yang ada alif lam tu. Makna dia Tuhan yang mana tu? Dia bubuh nama anak dia Abdullah. Dalam banyak-banyak zuriat Abdul Muttalib, Allah pilih Abdullah jadi bapa Nabi. Yang ni apa? Kebetulan? Tak, ini perancangan Tuhan. Dalam banyak-banyak perempuan, nama Hindun, nama yang tu, nama yang ni, mak Nabi pergi jadi Aminah yang paling amanah. Maknanya kalau kita buat bahasa canggih, daripada zuriat seorang yang menuntut kepada keredaan Allah, dari zuriat itu keluarnya hamba Allah, dikandungkan benihnya di dalam rahim yang paling amanah. Cantik tuan. Dahsyat.